Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Anissa Siti Nur Syaziana binti Afzal Nizam. Pada hari ini saya akan membentangkan hal isu semasa iaitu perkahwinan kanak-kanak. Sebelum saya menyambung perkara yang ingin saya ketengahkan, saya ingin menyampaikan definisi bagi perkahwinan kanak-kanak. Perkahwinan kanak-kanak adalah merujuk kepada sebarang perkahwinan rasmi atau tidak rasmi di mana pasangan hidup seperti telah berkahwin antara kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dengan orang dewasa ataupun dengan kanak-kanak yang lain. Untuk pengetahuan semua, perkahwinan kanak-kanak yang sering terjadi di Malaysia adalah dengan kanak-kanak yang melibatkan kanak-kanak perempuan. Hampir setiap tahun, kita akan mendengar isu-isu perkahwinan bawah umur ini. Perkara yang sudah sinonim dengan rakyat Malaysia iaitu ada kanak-kanak yang belum mencapai ulang tahun yang ke-18 sudah pun berkahwin. Anggaran di Malaysia merupakan sekurang-kurangnya seramai 1,500 kanak-kanak yang akan berkahwin pada setiap tahun dan 90% adalah terdiri daripada kanak-kanak perempuan. Ini baru di Malaysia, bayangkan di setiap pelosok dunia. Ada beberapa faktor yang berpunca perkahwinan kanak-kanak ini masih lagi terjadi dan tidak dapat dikawal. Antaranya adalah pendapatan isi rumah yang rendah dan kemiskinan. Disebabkan pendapatan yang rendah dan ibu bapa tidak mampu untuk menanggung tanggungan mereka, mereka menyuruh ataupun membenarkan anak mereka berkahwin sebelum ulang tahun yang ke-18. Bukan itu sahaja, kekurangan akses kepada pendidikan dan kadar kehadiran ke sekolah yang rendah turut menjadi salah satu faktor. Ini adalah disebabkan mereka yang tidak hadir ke sekolah tidak dapat menuntut ilmu dan tidak tahu akan kesan buruk apabila berkahwin sebelum mencukupi umur yang sepatutnya. Bahkan stigma dan norma sosial yang membenarkan perkahwinan kanak-kanak dan undang-undang yang memperuntukkan perkahwinan sebelum usia 18 tahun juga adalah salah satu faktor yang terbesar apabila berkaitan dengan isu perkahwinan kanak-kanak ini. Ini adalah kerana tiadanya undang-undang yang ditetapkan mereka boleh berkahwin pada usia yang muda dengan kehendak mereka. Dan dengan tiada keprihatinan daripada masyarakat sekeliling yang menghalang mereka daripada berkahwin di usia yang muda, ini menyebabkan isu ini masih lagi berlaku di Malaysia. Perkahwinan kanak-kanak ini merompak peluang mereka untuk menikmati zaman kanak-kanak dan boleh mengakibatkan kesan jangka panjang yang serius terhadap kehidupan dan kesihatan mereka. Dengan ini, kerajaan Malaysia yang komited untuk mengengkang perkara ini dengan melalui pelan strategi kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur. Ianya memberikan strategi dan tindakan bagi faktor-faktor yang mengakibatkan perkahwinan bawah umur ini. Pelan strategi yang pertama untuk mengatasi masalah atau faktor bagi pendapatan isi rumah yang rendah dan kemiskinan antaranya adalah dengan menyediakan skim geran anak untuk kanak-kanak B40 berusia 5 tahun ke bawah. Melaksanakan pendidikan serta latihan teknik dan vokasional TVET untuk kumpulan B40. Dan akhir sekali memperkuatkan profesion kerja sosial. Seterusnya, pelan strategi kedua adalah untuk faktor kekurangan akses kepada pendidikan dan kadar kehadiran ke sekolah yang rendah. Oleh itu, kerajaan mewajibkan sekolah menengah sehingga 3/5 bagi semua kanak-kanak. Selain itu, meningkatkan akses kepada TVET. Dan akhir sekali, subsidi kos persekolahan yang berkaitan diberikan. Contohnya, buku teks sekolah dipinjamkan kepada setiap pelajar secara percuma. Seterusnya, bagi masalah stigma dan norma sosial yang membenarkan perkahwinan kanak-kanak, kerajaan melakukan pelan strategi dengan mengkaji dan memahami norma sosial ini dalam beberapa komuniti yang berbeza. Selain itu, kerajaan juga melatih pekerja sosial dan guru untuk mencegah, mengenal pasti dan mengambil tindakan terhadap perkahwinan kanak-kanak. Dan akhir sekali, membangunkan dan melaksanakan rancangan advokasi dan komunikasi dengan pelbagai sektor kerajaan dan NGO. Akhir sekali, bagi masalah undang-undang yang memperuntukkan perkahwinan sebelum usia yang ke-18 tahun, strategi mereka adalah dengan menetapkan 18 tahun sebagai usia minimum perkahwinan untuk lelaki dan juga perempuan. Selain itu, mereka juga mengkaji kemungkinan untuk memindah undang-undang lain yang memungkinkan atau memudahkan perkahwinan kanak-kanak. Akta Kanak-kanak 2001, Kanun Kesiasaan dan Akta Umur Dewasa 1971. Dan strategi terakhir bagi mereka adalah dengan mewajibkan setiap perkahwinan
perlulah didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Menurut Datuk Seri Rina Harun, iaitu Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Malaysia, pada 22 Mac 2022, beliau mengatakan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk mengharamkan perkahwinan bawah umur, namun komited untuk mengengkang perkara berkenaan. Ini bermaksud masa tiada undang-undang secara sivil yang menghadkan minimum umur dalam perkahwinan yang menyebabkan perkahwinan bawah umur atau perkahwinan kanak-kanak ini masih lagi terjadi di Malaysia. Di sini saya ingin menerangkan apakah kesan atau impak bagi perkahwinan kanak-kanak ini. Kanak-kanak lelaki dan perempuan terjejas akibat perkahwinan kanak-kanak. Namun, kesannya lebih besar kepada kanak-kanak perempuan. Antara kesannya adalah ramai kanak-kanak yang sudah berkahwin mengalami perkembangan emosi dan psikologi yang terganggu. Ini adalah kerana bebanan dan tanggungjawab yang mereka perlu pikul di usia yang muda sebagai seorang isteri ataupun seorang suami. Mereka cenderung untuk mengalami masalah kesihatan mental yang ketara dan tekanan mental yang teruk. Oleh disebabkan ini, fikiran dan cubaan untuk membunuh diri juga dikenal pasti dalam kalangan kanak-kanak perempuan yang sudah dipaksa berkahwin awal. Selain itu, mereka juga cenderung untuk tercicir dari persekolahan dan ini akan menyebabkan kadar kemiskinan berterusan lebih tinggi. Seperti yang diperkatakan bahawa perkahwinan kanak-kanak ini memberi kesan yang lebih buruk kepada kanak-kanak perempuan. Ini adalah kerana komplikasi semasa mengandung dan melahirkan anak adalah penyebab utama kematian remaja. Bahkan kadar kematian bayi lebih tinggi bagi ibu remaja. Ianya adalah disebabkan pelvis wanita yang tidak berkembang secara sepenuhnya dan boleh mengakibatkan komplikasi bersalin dan melibatkan bersalin secara pembedahan. Bahkan, remaja perempuan hamil lebih terjejas kepada komplikasi seperti hipertensi semasa mengandung, sawan semasa mengandung, kelahiran bayi pramatang, kelahiran mati dan sebagainya. Bukan itu sahaja, kanak-kanak perempuan yang sudah berkahwin lebih terdedah kepada keganasan rumah tangga. Kesimpulannya, bagi kerajaan untuk mengengkang isu perkahwinan kanak-kanak yang masih lagi terjadi di Malaysia adalah dengan menetapkan 18 tahun sebagai usia minimum perkahwinan untuk lelaki dan juga perempuan dalam Undang-Undang Sivil, Keluarga, Agama dan juga Adat. Sebagai masyarakat pula, kita perlulah mencampur tangan untuk mencegah, mengenal pasti dan mengambil tindakan terhadap perkahwinan kanak-kanak, kehamilan remaja dan masalah yang lain. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.